TV KPM. So selalunya markah di sini adalah sangat besar-besar. Yeah. So apa yang kita tengok di struktur ialah selalunya markah dia adalah 1 point, 1, 2, 3 maksimum Tak di begitu sana. banyak, ya? Tetapi di sini markahnya sangat banyak. Itu yang murid sangat-sangat takut. Tapi jangan takut. Apabila anda sudah biasakan diri tengok pelbagai jenis soalan, itulah cara kita menguasai segala jenis soalan sebegini. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa kita masuk bahagian esei dulu ya. Baik, cikgu. So bahagian B adalah di mana dia akan diberi 2 soalan dan 2 soalan ini anda boleh pilih mana-mana satu. Okey. Di sini pelajar murid-murid relax sedikitlah ya, boleh pilih, ada pilihan kan? Ya. Okey. Sean minat tak permainan bola sepak? Oh, minat juga ya? Oh, minat ya. Okey. So permainan selalunya pemain bola sepak ni dia selalu kerana mereka menggunakan Kaki. lutut. Yes, lutut dan kaki, ya betul lah kan. Itulah dia punya rezeki dia kan. So mereka selalu mengalami kecederaan di lutut, Sean. So ini merupakan suatu pembedahan yang biasa mereka buat. Inilah yang kita panggil sebagai soalan jenis aplikasi. Di mana pengetahuan biologi diintegrasikan di dalam soalan supaya murid boleh mengaitkan dan memberi hujah-hujah yang sesuai untuk mendapatkan poin-poin. Selalunya di sinilah yang murid rasa sangat susah. Sebenarnya tidak. Apabila anda sudah tahu bagaimana hendak mengaitkan pengetahuan biologi kepada soalan-soalan ni, anda pasti boleh buat. Okey, soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah permukaan plastik dan logam membantu pesakit osteoartritis? Osteoartritis ini ialah suatu masalah di mana cartilage, rawan telah haus apabila kita banyak gunakan. Seperti pemain bola sepak, Sean. Ya, betul. Alright. So, meneruskan kehidupan seharian. Ini adalah soalan kebat, soalan aras tinggi. So, nampak tak apabila dia perlu tahu siapa itu pesakit osteoartritis and mereka juga perlu tahu bagaimana hendak mengaitkan plastik dan logam ini kepada pesakit dalam pembedahan ini dan bagaimana digunakan. So ini adalah suatu soalan di mana dia memerlukan ciri dan fungsi, Sean. Bermaksud anda perlu tahu apakah ciri plastik dan apakah ciri logam dan bagaimana dia membantu pesakit ini untuk meneruskan hidup dia secara seharian. Kerana kalau lutut kita ada masalah, kita tak boleh jalan, dia akan menurunkan kualiti hidup, Sean. Ya, betul. Okey, inilah jawapannya. So, nampak tak? Logam di permukaan tulang, iaitu femur, dan tulang bawah adalah tibia. Ini semua adalah nama-nama tulang di mana murid perlu tahu. 2 tahun belajar biologi, kalau hendak buat medicine atau apa-apa yang berkenaan dengannya, anda perlu tahulah nama tulang-tulang ini. Alright. Dan plastik sebagai perantara. Nampak tak? Jawapan ini anda perlu kaitkan dengan 2 plastik dengan logam itu. Itu sangat penting. Jangan beri jawapan tanpa merujuk kepada stimulus. Itu adalah perkara yang kesalahan yang selalu dibuat oleh murid. Mereka tidak mengaitkan jawapan mereka kepada stimulus. Sebab itu anda perlu bagi tahu kenapa logam tu di mana kedudukannya, mana posisinya. Tulang bawah dan plastik itu di mana pula posisinya. Itu perlu tahu. So apabila bagi ini kita bagi sebagai, kita katakan sebagai ciri. Okey. So yang di bawah ni nampak tak? Bertindak sebagai tulang rawan. Mengurangkan geseran. Geseran itu kerana nampak tak? Dia ini ada 2 tulang di sini, Sean. Kerana apabila rawan antara mereka haus, mereka boleh bergeser. Sakit. Ya, betul. So, inilah yang menyebabkan mereka boleh mendapat suatu relief lah daripada masalah mereka ni. So, dia akan mengurangkan geseran. So, ini merupakan rawatan sakit sendi yang teruk. Kalau sakit sendi yang sedikit-sedikit apabila Sean merujuk kepada doktor, mungkin mereka tidak akan memberi pembedahan ini sebagai penyelesaiannya. Kerana mungkin mereka akan bagi tahu anda boleh makan suplemen atau boleh exercise sedikit, bersenam sedikit yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Tapi kalau dia ini merupakan sangat teruk dan barulah prosedur ini akan disarankan oleh doktor-doktor lah. Ya, betul. Dan dia boleh mengurangkan kesakitan. Inilah yang bagi saya paling penting.
Betul tak? Yalah. Kalau saban hari sakit tak boleh. Kan? So dia akan meningkatkan kualiti hidup. So yang ini semua tadi kita sudah ada ciri, yang ini adalah fungsi. So bermaksud anda perlu tahu kaitkan logam dan plastik ini kepada bagaimana dia mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pesakit osteoartritis ini. Sebab itu kita panggil dia sebagai soalan berbentuk ciri dan fungsi. Ciri dan fungsi ini adalah soalan yang selalu juga keluar, bukan saja di essay, Sean, juga di struktur. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, ya. Baik, Ibu. Alright, okey. So comel-comel hari ini kita punya organisma ni, comel betul. Okey, so ini adalah satu soalan di mana anda perlu tahu, murid-murid perlu tahu bagaimana, apakah hubungan antara 4 organisma ini dari segi rantai makanan. Ya. Okey, so soalannya berbunyi sebegini, bina. So bermaksud ini pun sebenarnya walaupun dinampak senang, ini pun sebenarnya adalah soalan yang aras tinggi juga. Oh, ya ke? Di mana anda perlu tahu siapa pengeluar, siapa pengguna primer, siapa pengguna tertiary dan siapa pengguna tertiary lah yang paling akhir. So anda perlu tahu. Murid-murid perlu tahu, and bukan itu saja, murid-murid juga perlu mengaplikasikan teknik yang betul. So ini jawapannya. Padi, di sini kita tidak akan tulis perkataan dimakan, ya. Tapi kita menggunakan suatu anak panah. Apa akan berlaku kalau seorang murid hanya menggunakan seperti ini saja? Boleh tak dash macam ini? Saya rasa tak boleh, sebab dia tak ada arah. Kita tak tahu sama ada ulat dimakan oleh padi ataupun padi dimakan oleh ulat. Ya, itu dia, Sean. Betul, Sean. Ramai juga murid tidak tahu perkara ni. Apa mereka buat ialah dia tulis padi, selepas itu mereka menggunakan dash sebegini. So ini hanya boleh digunakan untuk melabel apabila anda melukis. Melabel tadi ada soalan sel haiwan, betul? Ya, betul. So kalau anda diperlukan melukis dan perlu melabel, baru kita boleh menggunakan dash sebegini. Kalau tidak, anda perlu menggunakan anak panah, Sean. Because anak panah begini menunjukkan bahawa ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini. Apa akan jadi? And soalan ini membawa 4 markah, Sean. So kalau apa jadi kalau murid tertukar? Dia punya urutan. Mungkin dia tidak tengok dengan secara betul. Ular ini mungkin dia ingat ular kecil kot. Atau burung ni burung helang kot. Tak nampak, itu sebabnya cikgu kata kena refer pada stimulus. Ini nampak macam burung helang ke? Tak adalah. Tidak, burung pipit je kan? So jangan kita anggapkan dia sebagai burung helang dan letak ular ni di sana dan burung ni di sini. Kan? So itu akan menyebabkan jawapan anda menjadi salah. Kesian, Sean. So kerana ini adalah satu soalan berturutan. So kita kena ikut turutan dia. Sebab itu dia bagi 4 markah. So sebab itu. So nampak senang sebenarnya kalau anda tidak tahu teknik yang betul. Soalan yang senang ini pun anda boleh hilang markah. Bukan teacher nak menakutkan. Saya amat berharap apa yang teacher highlight untuk hari ini boleh dijadikan sebagai tunjuk ajar pada last minute ini. Ya, betul. Okey. So ini adalah suatu soalan bahagian C, Sean. Soalan bahagian C adalah soalan yang paling digeruni kerana murid-murid rasa soalan ini tiada pilihan. You're stuck with it. Not only that, selalunya soalan ini adalah dalam bentuk kebat. Alright. Selalunya kebat ini tidak payah bimbang murid-murid di luar sana. Kerana soalan ini amat berkaitan dengan kehidupan seharian. Itu sahaja. Apabila anda tahu, anda nampak dan anda sudah biasa mengaitkan setiap pengetahuan biologi anda kepada kehidupan seharian, anda boleh nampak, anda boleh buat soalan ini dengan senangnya. Tetapi teknik penting, Sean. Betul. Teknik sangat penting. Jangan lupakan perkara itu. Soalannya berbunyi begini. Ini adalah seorang perempuan mengandung lah kan. Puan Maria mengandung selama 5 bulan. Beliau mempunyai beberapa masalah seperti berikut. Ini semua adalah masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh seorang ibu mengandung lah ya. So Puan Maria ni mengalami masalah diabetes semasa mengandung. Ada kalanya kita tidak diabetes tapi tiba-tiba bila mengandung dapat pula diabetes. Oh, itu masalah. Kekurangan sel darah merah. Ini pun biasa kita dengar dan juga mempunyai tekanan darah yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa
pregnancy dia ni kehamilan dia ini mempunyai risiko yang tinggi. So apabila itu sebabnya doktor menasihati supaya Puan Mariam mesti melakukan beberapa penyesuaian kepada diet. Okey. Ya. Okey, agar tidak mendapat komplikasi apabila kandungannya semakin lanjut, apabila kandungannya dia baru 5 bulan. Kalau dia lagi menjadi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lagi masalah, Sean. Ya, betul, Ibu. Alright. Okey, cadangkan menu harian yang sesuai dan berikan justifikasi anda terhadap cadangan. Ini adalah soalan aras tinggi, Sean. Okey. Bukan saja anda kena bagi cadangan, Ya. dan perlu juga memberi justifikasi kenapa anda pilih jawapan sebegitu. Ya. Alright. So, and dia membawa 10 markah, Sean. Ini yang paling ditakuti oleh murid-murid sekalian. Kan? 10 markah. Banyak markah tu, Ego. Tapi jangan bimbang. Soalan ni nampak tak? Dia mempunyai 3 yang anda perlu bagi tahu. Bermaksud setiap satu ini maksimum dia akan bawa 3 atau 4 macam itu saja. Ya. So dia tidak 10 markah ni pergi kepada satu tempat. Actually, bagi saya soalan ni lebih senang. Okey. So cadangkan menu yang sesuai. Okey, teacher ada teknik ya. Ambil makanan yang mempunyai karbohidrat kompleks. Ini adalah cadangan. Ya. Nampak tak? Cadangan seperti bijirin. Apabila anda memberi contoh, Sean, anda mendapat markah, Sean. Nampak tak? Bagi karbohidrat kompleks tetapi anda juga bagi bijirin, capati, oats, ini semua. Apabila memberi contoh, selalunya anda boleh mendapat markah. Okey. Ya? Okey, untuk memberi tenaga semasa menampung. Okey, ini semua adalah kenapa, apa fungsi karbohidrat ini lah kan. So kurangkan pengambilan gula ringkas di mana sugar, normal sugar lah kan. Kerana gula di dalam darah akan meningkat dengan sangat cepat. Ya, betul. Because karbohidrat kompleks akan mengambil masa yang lama untuk dicernakan. So dia akan release sikit by sikit. So dia tidak akan meningkatkan gula anda dengan cepat. Ya. Okey, itu dia ya. Okey, so untuk mengelakkan bayi obes dan mendapat diabetes jenis kedua. Iaitu because of lifestyle ya. Ya. Okey. Ini ialah untuk yang kedua punya, kekurangan sel darah merah. Apa cadangan anda? Perlu mengambil makanan yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Ya. Nampak tak cikgu juga ada memberi contoh. Ingat, esei yang baik perlu ada contoh. Apabila memberi contoh, anda mendapat markah, Sean. Ya. So perlu tahulah apa yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Okey. Untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin dan sel darah merah, pertumbuhan fizikal dan mental bayi akan sempurna dan tidak terbantur. So inilah cadangan anda untuk mengatasi masalah kekurangan sel darah merah. Ya. Okey, so bahagian yang satu lagi masalah yang kita belum selesai lagi ialah tekanan darah tinggi, Sean. Ego, lagi satu. So apa yang perlu cadangan anda ialah kurangkan pengambilan garam dan gula. Okey. Lakukan senaman yang ringkas dan sesuai. Alright, kurangkan. Ini semua adalah untuk mengurangkan tekanan darah. Nampak tak bagaimana teacher mengaplikasikan setiap jawapan dia, okey, supaya dia boleh kaitkan dengan soalan tu, tekanan darah tinggi. Ya, inilah cara untuk kita membuat soalan-soalan sebegini.